بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Hari ini berkenaan dengan tanda-tanda Allah benci pada hamba dia. Kalau sebelum ni saya dah bincang di beberapa tempat berkenaan dengan tanda-tanda Allah Ta'ala kasih kepada hamba dia. Hari ini kita nak bincang tanda Allah Ta'ala benci dan Allah Ta'ala tak suka. Secara mudahnya ialah Tuhan tak reda pada dia. Ada beberapa tanda. Yang pertama ialah seseorang itu dia lupa dan dia malah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu khabar disebut bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa. Tuhan sebut, wahai Musa, jika aku membenci seseorang hamba, aku jadikan juga dua tanda kepadanya. Tuhan sebut kalaulah dia benci pada seseorang, kepada manusia, Tuhan tinggalkan dua tanda kepada seseorang tersebut. Lalu Nabi Musa AS tanya, ya Tuhanku, ya Allah, ya Rabb, apa kedua tanda tersebut? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhan sebut, aku akan melupakan dia daripada berzikir kepadaku, dan aku akan melepaskan ikatan antara dirinya dan jiwanya, agar dia terjerumus ke dalam lautan murkaku dan merasakan azab pedihku. Makna yang pertama ialah seseorang tu dia lupa kepada Allah. Makna yang kedua ialah Tuhan akan lepaskan dia sehinggalah dia buat maksiat pada Allah. Maknanya Tuhan Allah Ta'ala tidak, kita kata, tak panggil balik. Kalau contoh kita tengok, kalaulah seseorang tu dia meniti di atas satu papan, lalu dia pun nak jatuh. Bila dia nak jatuh, sebab kita ni sayang kepada dia, kita akan tegur, nak jatuh tu, mana hati-hati, pegang pada tali, bagi contoh. Tetapi kalaulah seseorang tu kita nak dia jatuh, adakah kita bagi peringatan kepada dia? Tak. Ikut mula, kalau kamu nak buat, biar jatuh pun tak apa. Ini di antara tanda seseorang tu dia buat maksiat, Allah Ta'ala tak bagi ujian kepada dia. Ini tanda pertama ialah seseorang itu malah berzikir kepada Allah. Berzikir sama ada baca Quran ataupun sama ada zikir-zikir yang lain, selawat dan sebagainya.
Membaca Quran juga di antara salah satu zikir, ataupun tersebut dalam Sufyan As-Sauri menyebut asyratu asya' minal juf, 10 perkara yang akan menyebabkan seseorang tu hati dia menjadi keras. Disebut, dikata rajulun yaqra'ul Quran, seseorang lelaki yang dia mana dia ni boleh baca Quran, dia ni boleh disebut boleh baca Quran, pandai baca Quran, ada kemampuan untuk baca Quran, wala yaqra'u fi kulli yaum, dan dia tidak baca setiap hari 100 ayat. Mana hati orang ni juga akan menjadi keras, tidak ada rasa kasih kepada orang lain. Hati menjadi keras ni susah nak nak mendengar pendapat orang lain, dan tidak rasa sayang, tidak ada rasa rahmat pada orang lain. Ini bahaya. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya kalaulah kita nak kita ni disayangi oleh Allah, maka kita kena perbanyakkan zikir. Zikir ni berat. Lepas sembahyang kita nak zikir berat. Bukan tuan-tuan, saya pun berat. Maknanya berat. Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan tengok, nak zikir, nak baca Quran 1 muka sehari, 2 muka sehari, berat. Kita ambil contoh orang muda, dia boleh angkat berat. Dia boleh, kalau kerja buruh, boleh berada di tengah panas yang terik. Akak kali simen tu 50 kilo dia boleh angkat. Tetapi nak angkat Quran, baca Quran tak sampai 5 minit tak boleh angkat. Ini sebut berat. Berat sebab Allah Ta'ala tidak kehendak orang ni ada kebaikan pada diri dia. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau boleh, kalau kita rasa kita ni kadang-kadang lupa, kadang-kadang kita ni lupa, kadang-kadang kita ni tak ingat, kita kata nak sampai ke jabat, kita nak berzikir, agak susah. Bila jumpa kawan kena tegur ialah. Jadi cara terbaik ialah dengan cara kita buat jadual secara istiqamah. Paling mudah sekali istiqamah untuk kita buat secara berkala ialah zikir selepas daripada solat. Itu paling mudah. Kalau tuan-tuan nak baca Quran selepas daripada solat. Kena buat solat awal waktu, barulah kita zikir. Zikir lama mana? Zikir ni 5 minit je. Baca Quran 5 minit. Bazir masa tak bazir masa. Itu masa kita dengan Allah. Masa kita untuk bekerja dan sebagainya banyak lagi kita boleh gunakan. Kalau tuan-tuan tengok, kita bahagikan kerja kita di pejabat lebih kurang dalam 6 jam sehari, 8 jam sehari. Kita peruntukkan masa kita dengan Allah. Sembahyang duha sebagai contoh 10 minit. Solat zuhur kita peruntukkan solat 5 minit. Lepas tu 10 minit baca Quran, 5 minit baca Quran, 5 minit zikir. Baru buat sampai setengah jam? Tak sampai setengah jam. Ini kita kena bahagi masa. Bahagi masa sebab kita nak sebagai bekalan untuk kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena pandai-pandai. Mungkin tuan-tuan lebih hebat lagi. Mungkin ada yang dah amal, ada mungkin baru nak amal sebagainya. Ini masa kita tuan-tuan. Sebab ialah di antara tanda-tanda yang Allah Ta'ala murka kepada dia, orang ni malah berzikir. Rasa berat malah berzikir. Baik, dalam satu hadis juga, hadis kursi, ini yang tadi. Yang kedua ialah disebut bahawa tanda Allah Ta'ala benci kepada seseorang itu ialah dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syirik dengan makna menduakan Allah, berkongsi. Dari sudut pengabdian dia berkongsi, buat sesuatu perkara bukan kerana Allah tapi kerana benda lain, juga dikira syirik khafi. Minta bukan daripada Allah, minta daripada orang lain. Syirik jali, syirik yang besar. Minta daripada makhluk, minta daripada jin, minta daripada pokok, minta daripada makhluk, tidak minta daripada Allah. Ini syirik. Maknanya dosa syirik ni satu dosa yang besar.
Sehingga ada yang menyebut bahawa semua dosa ni akan diampunkan oleh Allah kecuali syirik. Tetapi setengah ulama menyebut bahawa doa syirik, dosa syirik juga boleh akan diampunkan oleh Allah kalaulah seseorang itu dia bertaubat dengan betul-betul. Kalau kita tengok masyarakat kita ni dulu, kita ni masyarakat kita sebelum daripada Islam datang tempat kita, dia ada kita sebut beragama Hindu. Dan adat-adat agama Hindu tu masih lagi masuk dalam negara, termasuk lagi dan masih lagi diamalkan. Ini yang benda-benda yang perlu kita perhatikan. Takut berlaku syirik. Contoh saya sebut, nak pilih tarikh perkahwinan, susah. Nampak senang. Tarikh perkahwinan kena cari, tengok tarikh lahir laki, tengok tarikh laki perempuan pula. Lepas tu dia buat macam mana, tiba-tiba keluar tarikh. Ini satu benda yang ajaib. Satu benda yang ada kepercayaan di antara kalangan kita, ialah 1 tahun tidak boleh 2 orang adik-beradik berkahwin. Kalau berkahwin 1 tahun tu berkahwin 2 orang, menyebabkan salah seorang tu akan jadi kalah. Makna tak boleh anak, salah seorang tu akan bercerai, salah seorang. Ini kepercayaan datang daripada mana? Maknanya 1 tahun tak boleh berkahwin. Maknanya sedih. Berkahwin, kalau benda lain boleh lagi. Kalau berkahwin ni susah sikit. Nak sebut ialah itu kepercayaan. Begitu juga dengan benda-benda yang lain. Contohnya saya tak ingat satu benda yang kita dalam perkahwinan dia ada pulut semangat. Kalau tak buat pulut semangat tu, dia jadi, kalau lah kita kata buat majlis tu jadi tak semangat. Buat majlis tu tak semangat kalau tak ada pulut semangat. Kalau kita fikir apa beza dia? Tak ada beza pun. Ini di antara benda-benda yang mesti kita tengok. Jadi syirik kepada Allah, begitu juga dengan kita menggunakan sihir, jin dan sebagainya, itu merupakan syirik yang besar. Jangan sekali-kali kita jatuh dalam perkara-perkara tersebut. Kadang-kadang orang minta, sekarang ni berlaku banyak masalah dalam kehidupan, tetapi ramai juga yang minta selain daripada Allah. Ini benda-benda, sedangkan makhluk-makhluk lain juga tidak akan dapat boleh memberikan dan memberikan manfaat kepada seseorang tersebut. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, seseorang itu bila mana dia ni dibenci oleh Allah, ialah Allah Ta'ala akan beri kehidupan senang lenang kepada dia tanpa mendapat ujian yang berat yang membolehkan dia tu menginsafi diri dan takut kepada Allah. Yang kita sebut sebagai istidraj. Allah Ta'ala bagi kesenangan, kekayaan kepada dia. Makin hari makin kaya, makin tinggal solat makin kaya, makin tidak berzikir kepada Allah makin senang, makin sihat tubuh. Ini orang ni kita sebut istidraj. Kita tengok orang-orang kaya, contohnya Bill Gates dan sebagainya, kaya tetapi tidak beriman kepada Allah. Tuhan tambah makin hari makin tambah kekayaan dia. Ini tersebut istidraj. Allah Ta'ala bagi kepada dia. Begitu juga ada di kalangan Sami Buddha yang mulut masing tersebut, yang ada karamah. Bukan karamah tapi istidraj. Berlaku benda yang khariqul adah pada dia. Dia cakap satu benda tu jadi. Ini istidraj Allah Ta'ala bagi kepada dia. Istidraj ni dengan sebab dia terima nikmat tersebut, dengan sebab dia ambil nikmat tersebut, menyebabkan dia dihumbangkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Sebagai contoh istidraj ni, kita buat contohnya ialah kalau tuan-tuan ni, manakala Tuhan ni dia bagi dengan sifat Ar-Rahman ni, Allah Ta'ala bagi nikmat kepada orang yang dia kasih, dan Tuhan bagi juga nikmat dunia ni kepada orang yang dia benci. Kalau kita benci kepada seseorang, kalau kita contohnya kita benci, kita ni pelihara hamster, kita sayang pada hamster tersebut, kita bagi makan, tikus kita bagi makan, kita jaga molek, kita beli sangkar dan sebagainya. Itu maknanya kita bagi makanan kepada benda yang kita sayang. Satu lagi ialah benda, kita bagi benda sesuatu kepada benda yang kita benci. Ulama buat contoh ialah istidraj ini, ialah
Contohnya kalau tuan-tuan benci kepada tikus. Kita ni benci tikus. Tikus ni merosakkan dapur kita, rumah kita. Bawa satu kita kata kerosakan, penyakit dan sebagainya. Kalau kita kata aku nak tangkap dan aku nak buang tikus ni, kalau kita pun beli jaring sangka tu, kita beli sangka, lalu kita peletak makanan dalam sangka tersebut. Maknanya bila mana tikus tu masuk, lalu dia ambil, dia makan makanan tersebut, menyebabkan dia terperangkap dalam sangka tersebut. Maknanya apa? Maknanya ialah dengan sebab dia ambil. Kalaulah dia tak ambil, dia tidak terperangkap. Dengan sebab dia ambil, dia terperangkap. Begitu juga manusia yang Allah Ta'ala murka, tapi Tuhan bagi nikmat kepada dia. Dengan dia ambil nikmat tersebut, Allah Ta'ala bagi dia ambil. Nikmat kesihatan makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Nikmat tersebut Allah Ta'ala akan kira satu persatu, dan Allah Ta'ala tidak akan bagi sifat rahmat dan sifat kasih sayang di akhirat. Dengan sebab dia ambil, Tuhan masukkan dia ke dalam neraka Allah. Sebab tu kalau kita tengok, kita kena insafi diri kita. Tuhan bagi pada kita, kita makin jauh daripada Allah. Adakah kita ni betul? Tuhan bagi tu tanda Tuhan sayang ke tanda Tuhan benci? Kena cek balik. Kalaulah kita dapat, kita bersyukur kepada Allah, tidak jadi masalah. Itu satu benda yang dipuji oleh syarak. Maknanya seperti mana dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, kalau Allah menghendaki kebaikan pada hamba-Nya, maka akan disegerakan hukumannya di dunia. Kalaulah Allah Ta'ala menghendaki pada hamba-Nya keburukan, maka Allah Ta'ala akan tahan siksaannya kerana dosanya sampai penuh nanti di akhirat. Maknanya di antara seperti mana yang disebut oleh dalam hadis Tirmizi, maknanya ialah Allah Ta'ala kalau dia nak kepada seseorang, Tuhan cucikan dosa dia atas dunia. Cara Tuhan cuci ialah Tuhan bagi ujian pada dia, Tuhan bagi kesakitan pada dia. Maknanya bila mana dia meninggal dunia dalam keadaan dia ni berjumpa dengan Allah, dalam keadaan dia ni tidak ada dosa suci. Sebab tu dia sebut dalam kitab-kitab, ada orang yang sewaktu mana dia ni orang soleh, waktu akhir jenazah dia nampak pelik, sebagai contoh kita kata jadi hitam ke sebagainya, nampak pelik, nampak aib sebagai contoh. Ini juga ada sebut bahawa itu Allah Ta'ala nak mengkafarahkan dosa dia. Sebab Tuhan sayang kepada dia, maknanya masuk dalam kubur dalam keadaan hati dia ataupun dalam keadaan dia ni bebas daripada dosa. Ada juga. Sebab tu kita kena ingat, bila mana kita diuji oleh Allah, maka kita kena gembira. Gembira sebab Allah Ta'ala masih lagi ingat pada kita. Walaupun kita ni lupa pada Allah, tapi Allah Ta'ala masih lagi ingat pada kita. Ingat dengan dia bagi ujian. Kalaulah orang, bagi contoh tu, orang yang kita sayang, orang yang sepatutnya kita sayang, tiba-tiba kita lupa pada dia. Satu hari dia mesej kita, tanya khabar, seronok tak? Seronok. Cuma cara tanya khabar tu, cara Allah Ta'ala tegur tu beza dengan cara makhluk tegur. Tuhan bagi ujian. Maknanya Tuhan nak kita ni ingat kepada dia. Bagi contoh gini lagi, ulama bagi contoh lagi, kalaulah seorang bapa tu, dia bagi nikmat kepada anak dia, dia suruh belajar, anak dia tak belajar, lalu dia pun ambil rotan tu, adakah dia pun rotan anak dia rotan, lalu sebut kata pergi mengaji, pergi belajar, pergi solat. Ayah dia rotan tu, rotan tak ada benci ke macam mana? Ayah dia rotan supaya dia ni ingat, dia ni sedar siapa diri dia dan minta taat kepada ayah dia. Ini itu tanda. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat ialah di antara tanda orang yang dibenci oleh Allah ialah banyak melakukan maksiat dan kerosakan, terutamanya maksiat dan perkara-perkara mungkar yang dilakukan secara terang-terangan
tanpa malu dan segan. Buat maksiat banyak tanpa rasa bersalah bahawa itu merupakan satu maksiat. Ini merupakan di antara tanda Allah Ta'ala benci kepada dia. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala menyebut, maksudnya Allah tidak suka perbuatan orang yang melakukan kerosakan dalam masyarakat. Begitu juga dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala menyebut, Tuhan berfirman, maksudnya Allah Ta'ala tidak suka para pengkhianat yang banyak berbuat dosa. Ini di antara tanda-tanda. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ni kalau kita tengok orang buat maksiat tanpa segan silu ni, boleh tengok free sekarang ni. Naik atas highway jumpa lah orang naik, laki naik dengan perempuan, pegang tangan sebagainya, duduk belakang, peluk sebagainya. Ini merupakan maksiat di pasar raya, di taman-taman waktu malam macam mana. Ini merupakan di antara benda-benda yang berlaku. Saya tengok hari tu dekat rumah saya, kita nak tegur tak berani, lemah, iman lemah. Sebab kita baru pindah. Pukul 12 malam, seorang wanita, budak perempuan keluar tunggu di depan rumah. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang ambil dengan motor. Datang dia, dua orang datang. Motor tu dua motor datang. Dua budak perempuan dia ambil, dia angkut pukul 12 malam. Tuan-tuan nak husnuzan macam mana? Nak pergi kiamullah kau macam mana? Kita nak husnuzan macam mana? Nak pergi dengar kuliah, tak mungkin dengar kuliah. Tak payah husnuzan. Mana nak, tak ada jalan kita nak husnuzan. Pukul 12 malam, kalau pukul 9 malam kita boleh kata okey lagi. Pukul 12 malam balik wallahu alam pukul berapa. Ini merupakan di antara maksiat yang dilakukan dan kerosakan. Begitu juga kerosakan yang dilakukan secara terang-terangan. Kerosakan di atas muka dunia, merosakkan harta benda dan sebagainya. Ini di antara orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tandanya ialah seseorang itu dia cinta kepada dunia dan hawa nafsu lebih daripada cinta kepada Allah dan Rasul dia. Cinta ni adalah satu sifat yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Kita ni cinta dan benci ada dalam diri kita. Tuhan letak bagi kita ni pandang, dalam diri kita ni tuan-tuan, dia ada sifat baik dan sifat buruk. Maknanya syarak datang untuk nak mengajar kepada kita macam mana kita nak menguruskan sifat-sifat tersebut. Kedeku ada pada kita, sifat pemurah pun ada pada kita. Saya tengok, kadang-kadang saya tengok mak saya, bila bab beli pemurah, beli pada dia lah, beli baju pemurah. Bila bab nak bagi masjid, kedekut sikit. Ini contoh maknanya ialah pemurah dan kedekut. Begitu juga sifat berani dan sifat penakut ada pada diri kita. Ada orang berani di jalan Allah, dia berani, tapi di hadapan Allah dia takut pada Allah. Mana sifat berani, sifat penakut, semangat macam mana. Begitu juga mana dalam cinta dan benci ni ada dalam diri kita. Jadi syarak datang nak mengajar kepada kita supaya kita menguruskan sifat tersebut. Cinta ni kena bagi pada siapa? Sama ada bagi pada Allah ataupun kena lebihkan kepada dunia. Orang dalam satu orang yang dalam hati manusia ni dia tidak boleh ada dua tu. Kalaulah hati dia dihiasi, dipenuhi dengan cinta kepada dunia, dia tidak akan ada cinta kepada Allah. Kalaulah hati dia dipenuhi cinta kepada Allah, dia tidak akan rasa cinta pada dunia. Cinta pada dunia ni kesan dia akan melakukan perkara yang sampai satu tahap melanggar perintah Allah. Kerana nak kejar dunia tersebut, dia akan buat benda-benda yang bertentangan dengan syarak. Banyak tipu dan sebagainya. Kita tengok hari ni, kalau tuan tengok peniaga-peniaga secara online ke tak online ke,
banyak-banyak, sama ada atas jalan raya ke, semua benda berlakunya. Kita kata nak kejar, kita kata matlamat tersebut, sehingga melakukan benda-benda yang bertentangan dengan syarak. Kerana terlalu kejar dunia, tinggal sembahyang, cakap bohong dan sebagainya. Ini benda-benda yang nak sebut pada kita ialah cinta kepada dunia, dan cinta pada hawa nafsu lebih daripada cinta kepada Allah. Jadi apa yang kita nak ialah kita cinta kepada dunia disebabkan kerana kita cintakan kepada Allah. Contohnya, salah kalau kita cinta kepada anak kita? Tak salah. Tapi kita cinta anak kita kerana Allah. Kita cinta isteri kita kerana Allah. Kita cinta sahabat kita kerana Allah. Kerana percintaan yang dibina di atas dasar agama kerana Allah, dia akan kekal sampai dalam syurga, sampai akhirat akan kekal. Kalaulah perasaan hubungan tersebut dibina di atas dasar dunia, dia akan berhenti sampai dunia sahaja. Seperti mana dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut, al-ahibba'u yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang berkasih sayang, al-ahibba, orang yang bina persahabatan atas dunia, persaudaraan atas dunia kerana dunia, bukan kerana Allah. Yauma idin ba'duhum, pada hari kiamat nanti mereka akan menjadi musuh di antara satu sama lain, illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Maknanya ialah, kalaulah kita nak kekalkan kasih sayang kita kepada isteri kita, nak masuk syurga bersama-sama dengan dia, kena bina kecintaan tersebut di atas dasar agama. Bukan cinta kerana duit, bukan melihat kepada perkara-perkara zahir, kecantikan, gharak dunia dan sebagainya. Di mana dalam satu, bila mana kita sebut tentang cintaan ni, di mana dalam satu cerita, tuan-tuan, iaitu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari jiran Nabi yang bernama Uqbah ibnu Abi Mu'ayth, yang mana dia ni salah seorang, dia jiran Nabi, dia buat keramaian, kenduri. Lalu dia panggil Nabi pergi ke rumah dia. Bila dia jemput Nabi pergi ke rumah dia, Nabi pergilah. Bila Nabi pergi ke rumah dia, dia jemput Nabi makan. Nabi sebut, dia kata, wahai Uqbah, kalaulah kamu tidak mengucap 2 kalimah syahadah, aku tidak akan makan di rumah kamu. Nabi letak syarat. Lalu dia pun sebut, dia ni takut malu sebagainya kalau Nabi tak makan di rumah dia. Nabi malu. Orang kata apa pula pada dia. Disebabkan nak elakkan malu, dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadah dengan erti kata masuk Islam lah secara zahir, lalu Nabi makan di rumah dia. Bila Nabi makan di rumah dia, Nabi balik. Lepas Nabi balik, berita tentang dia ni masuk Islam sampai kepada sahabat dia. Sahabat dia terus lalu bergegah pergi jumpa dengan Uqbah. Dia sebut, dia kata, wahai Uqbah, aku dengar kamu memeluk Islam terus. Lalu Uqbah sebut, dia kata, aku ni sebenarnya dipaksa oleh Muhammad. Kalaulah aku tidak mengucap 2 kalimah syahadah pada waktu tersebut, kemungkinan aku akan mendapat malu yang besar. Lalu sahabat dia sebut kepada dia, wahai Uqbah, wahai Uqbah, kalaulah kamu nak persahabatan kita ni kekal selepas daripada ni, aku minta kamu pergi jumpa dengan Muhammad. Pergi jumpa dengan Muhammad, kamu caci, kamu sebut, kamu keluar daripada Islam, aku minta kamu ludah atas muka dia sebagai penghinaan kepada Nabi. Lalu sahabat dia sebut, dia kata, kalau kamu tidak boleh buat benda ni, maknanya persahabatan kita berhenti setakat ni lah. Malah lepas ni aku tak nak bersahabat lagi dengan kamu. Lalu dia pun terus, kerana sayang kepada sahabat dia, dia terus pergi jumpa dengan Nabi. Jumpa di pertengahan jalan, dia buat seperti mana yang disuruh oleh sahabat dia tadi. Dia ludah atas muka Nabi. Dia caci, dia hina Nabi, dia ludah. Bila dia ludah, lalu Allah Ta'ala jadikan hijab di antara dia dan Nabi, menyebabkan ludah tersebut kena pada muka dia, menyebabkan muka dia terbakar. Lalu Nabi SAW bersabda,
Nabi sebut, wahai Uqbah, kalau aku jumpa dengan kamu di luar Mekah, nescaya aku akan pancung kepala kamu. Nabi sebut. Sebab tu dalam peperangan Badar, Uqbah masuk peperangan Badar, Nabi minta Sayyidina Ali supaya pergi cari Uqbah dan pancung kepala Uqbah. Tetapi Uqbah tidak mati dalam peperangan Badar, tapi dia mati sewaktu mana dia ni tiba di Mekah. Kerana rawatan, kerana kecederaan, tak sempat dan nak dirawat, mati sewaktu mana tiba di Mekah. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat nak cerita tentang Uqbah. Tuasbu wa yauma ya'uddu zalimu ala yadayhi. Pada hari kiamat nanti, orang zalim menggigit dua jari dia. Gigit dua jari. Kalau gigit sejari ni kita kata menyesal dah. Gigit dua jari menyesal tak sudah. Siapa orang zalim? Ulama kata itulah Uqbah ibnu Abi Mu'ayth. Yaqulu ya laitani ittakhastu ma'ar rasuli sabila. Dia sebut, dia kata alangkah baiknya kalau aku ikut jalan yang telah dibawa oleh Nabi dulu. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Dia kata celakalah aku hari ini. Alangkah baiknya kalau aku ni tidak menjadikan fulan tersebut, orang itu, sebagai rakan aku, sebagai sahabat aku. Laqad adallani ani zikri ba'da izja'ani. Sesungguhnya orang tersebut dia telah menyesatkan aku setelah hidayah datang kepada aku. Lalu ulama sebut, dia kata inilah perkataan yang akan disebut oleh Uqbah dan sesiapa saja yang cintai dunia, kasih kepada sahabat sehingga tinggalkan agama. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi sebab tu kita kena cinta pada Allah dan Nabi Rasul ni tinggi daripada cinta kepada benda-benda lain. Mana cinta kepada akhirat kena melebihi daripada cinta pada dunia. Bukan kata cinta kepada akhirat ni tak cari dunia, silap. Dunia cari, tapi jangan sampai jatuh hati. Cari kumpul dunia. Orang yang kumpul dunia belum tentu dia ni cinta pada dunia. Orang kaya belum tentu dia ni cinta pada dunia. Orang kaya zaman Nabi berapa orang? Di antara para sahabat kaya, tetapi adakah mereka ni cinta pada dunia? Tak. Adakah orang miskin kita kira orang ni tidak cinta kepada dunia? Tidak juga. Berapa ramai orang yang miskin keluar pukul 6 pagi menoreh getah, balik pukul 6 petang, solat tak buat, tinggal solat, tinggalkan anak-anak tanpa didikan agama, tidak pergi kuliah agama dan sebagainya. Ini miskin tetapi cinta pada dunia. Ini nak sebut tuan-tuan, mana kita kena uruskan di antara dunia dan akhirat itu supaya kita ni menjadi orang yang disukai, yang diredai oleh Allah. Dah berapa minit? Saya kena berhenti awal. Saya ada kuliah di mana? Sekolah Darul Ihsan Selayang, Isra' Mi'raj. Nak khabar apa lah. Isra' Mi'raj ni naik langit. Tahu takut naik-naik tak turun-turun. Bahaya juga naik-naik tak turun-turun. Tak ingat cerita tak habis. Bahaya juga. Biasanya orang baca Isra' Mi'raj ni 3 jam, pada setengah 3 jam baca Isra' Mi'raj. Tapi kita ni ustaz-ustaz biasa ni main ke bawah je lah, tak naik atas langit. Baik, sebab dia ada hikmah-hikmah yang perlu kita tengok. Itu pasal Isra' Mi'raj. Baik. Yang keenam ialah orang yang sombong ataupun takabur. Ini orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, Imam Zahabi sebut dia kesombongan yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia dengan ilmunya, merasa dirinya besar dengan keilmuan yang dia miliki. Bagi orang tersebut tidak ada manfaat ilmunya untuk dirinya. Ini di antara maknanya orang yang sombong, orang yang bangga dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dan begitu juga seperti mana kita sebut dalam cerita-cerita dalam Quran, Tuhan sebut, qala ma manaka alla tasjuda id amartuk.
Tuhan tanya kepada syaitan iblis, kenapa kamu tak sujud kepada Nabi Adam? Lalu dia sebut, dia kata, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ni lebih baik daripada dia. Aku ni dijadikan daripada tanah, dan aku ni dijadikan daripada api, dan dia dijadikan daripada tanah. Sedangkan siapa yang menjadikan dia, dia tak sedar. Contohnya kita ada harta yang banyak, kita bangga dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Bangga sehingga kita lupa. Kita lupa dan kita hina orang di bawah kita. Ini sampai kita sedar bahawa apa yang Tuhan bagi itu merupakan satu pinjaman. Pinjaman semata-mata. Pinjaman yang mesti kita pulangkan balik dalam keadaan selamat. Contoh, kalau tuan-tuan pinjam, kalau tuan-tuan pinjam kereta dengan seseorang, mestilah tuan dia nak balik. Kita pinjam, kita kata pinjam motor, nak pergi kerja dalam masa seminggu, lalu tuan dia bagi pada kita. Cukup seminggu, bila tuan dia nak ambil balik, kita pun tak bagi. Ini motor aku, kena tak kena. Mana kena pulangkan balik motor tersebut. Pulangkan balik pula dalam keadaan baik. Kalaulah pulangkan balik dalam keadaan rosak motor, rosak tayar bocor, minyak, ataupun kita kata lampu pecah, dan sebagainya rosak, maknanya tuan dia tak terima. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan bagi pinjaman kepada kita, Tuhan nak balik dalam keadaan benda tu selamat. Semua benda tuan-tuan. Baik, ada dua lagi. Yang ketujuh ialah orang yang tidak tenang dan sentiasa rasa resah gelisah kerana dunia. Duk fikir pasal dunia. Kalau resah gelisah, rasa tak tenang, rasa takut kerana ingatkan kepada akhirat, itu tidak menjadi satu masalah, dan itu merupakan satu pujian pula. Setengah ulama dia menangis rasa gelisah. Ada ulama yang tak tidur malam, orang soleh tak tidur malam. Dia memikirkan macam mana hakikat dia ataupun macam mana kehidupan dia di akhirat. Saya tengok waktu saya belajar dulu, tuan guru saya dia baca kitab Kashful Ghaibiyah. Kitab Kashful Ghaibiyah ni dia cerita berkenaan dengan alam-alam ghaib, bermula daripada kejadian manusia sampailah kepada akhirat. Orang dikumpulkan macam mana, peluh macam mana, air mata macam mana dan sebagainya, azab-azab neraka macam mana. Waktu tersebut saya tengok guru saya dia baca kitab Kashful Ghaibiyah. Orang duk kata dah, kalau baca kitab Kashful Ghaibiyah kena tengok tok guru tu. Tengok tok guru tu, dia akan mengalai mata. Bila saya duduk depan, tok guru duk baca, biasanya ada yang tidur, tu biasa. Duk pondok pun ada tidur, bukan kata duk masjid. Duk pondok ada tidur, duk belakang apa tu tidur. Ada ramai yang mengaji ni yang duduk depan. Bila kita duduk depan, saya tengok dia duk baca berkenaan dengan saya ingat hari itu ialah air mata yang diselamatkan, mata yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada terkena api neraka. Dia baca sehinggalah mengalir air mata dia. Mengalir air mata dia. Waktu tersebut saya tengok adalah beberapa pelajar yang perasan. Ini nak sebut bagaimana orang yang rasa gesah gelisah, takut pada Allah. Itu takut dalam bab akhirat, itu merupakan benda yang bagus, yang perlu dipuji. Jangan kita rasa tak tenang, rasa gesah gelisah kerana dunia, kerana itu merupakan di antara orang yang dimurkai dan dibenci oleh Allah. Yang terakhir sekali ialah orang yang menentang ajaran Islam. Ini orang yang dibenci oleh Allah. Sama ada dia mukmin, sama ada dia muslim, ataupun dia tu seseorang yang kufur kepada Allah. Tapi bila mana dia menentang ajaran Islam, ataupun dia tidak inginkan Islam itu disebarkan, menyekat daripada orang-orang menyebarkan Islam, walaupun siapa dia, orang ni adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Ini sebab tu kita kena tengok. Kalaupun kita benci pada seseorang, kita jangan benci kepada apa yang dia bawa, kerana apa yang dia bawa itu ialah benda yang dipuji, benda yang disuruh dibawa. Kalau kita benci pada dia, tapi jangan benci apa yang dia bawa, dan jangan sekat apa yang dia
ulama itu nak sebarkan. Ini di antara kena, bahkan kita kena latih pula diri kita supaya daripada kita benci kepada dia, dari bertukar menjadi kasih sayang. Kasih sayang kepada orang yang bawa agama, ajaran Islam. Kerana kita benci dan kita sayang itu kerana Allah Ta'ala suruh sayang, kerana Allah Ta'ala suruh kasih, bukan kerana diri kita.